minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amma ba'du. Amin rabbal alamin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Rekan sahabat Sekretariat Pembangunan Bandar Wakaf Madrasah Mawadah, sahabat mungkin ahli keluarga yang ada menonton live bersama kita pagi ini ataupun yang menonton rakaman kita selepas ni, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita dah masuk dah sekitar 2 atau 3 hari bulan Jamadil Akhir. Tamatlah bulan kerasulan, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW dah tamat. Ya, dah masuk. Tak salah dah 3 hari bulan dah. 3 hari bulan Jamadil Akhir. Ya. Maka janganlah disebabkan habisnya bulan Rabiul Awwal, bulan kerasulan tu kita dah lupa dah nak melakukan amalan-amalan selawat dan sebagainya kepada baginda Rasulullah SAW, amalan-amalan yang terzahirkan seharian, ya. Yang bukan saja pada bulan kerasulan saja, bukan bulan kerasulan saja, terzahirkan semua sunnah-sunnah yang aula, sunnah-sunnah yang besar yang dipertontonkan oleh baginda Rasulullah SAW tu kita kekalkanlah sepanjang hidup kita. Apa dia antara sunnah besar tu? Bangun awal pagi untuk salat tahajud, witir, berzikir, mengaji sebelum subuh. Cuba amalkan itu dulu, ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini kita akan jumpa dalam surah Hud ayat 20 ke 28. Sekali lagi kita akan jumpa perihal Nabi Nuh. Panjang sikit cerita Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Ini penerbit boleh titlenya, ringkasannya tiada Tuhan selain daripadanya, yakni Allah, ya, insya-Allah. Silakan adik kita membaca, mengaji. Ingat konsep kita mengaji ataupun membaca bersama. Tiada syarahan, hanya membaca syarahan daripada Quran ni. Dan saya tambah sikit, mungkin ada beberapa hadis yang dipetik daripada tafsir Ibnu Katsir. Itu saja, ya, kita membaca bersama. Tak perlu tunggu kita jadi ustaz-ustazah untuk kita buka majlis ilmu di pejabat dan di rumah masing-masing, ya, insya-Allah. Silakan ayat 20 dan 28 hari ini. Masa sama, sahabat-sahabat bolehlah kita klik like dan share, panjatkan kepada ahli keluarga masing-masing, ya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين
ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نزل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat 20 hingga 28. Mereka tidak mampu menghalang siasaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Di akhirat kelak, pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta merendahkan diri kepada Tuhan, merekalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan kedua-dua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Adakah sama kedua-dua golongan itu? Adakah kamu tidak mengambil pengajaran? Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat dahsyat. Maka berkatalah para pembesar yang kafir daripada kaumnya, kami tidak melihatmu, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang yang hina di antara kami yang cepat percaya. Kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan pun berbanding kami. Bahkan kami menganggapmu hanya seorang pendusta. Dia, yakni Nuh, berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku dan aku diberi rahmat daripada sisinya, sedangkan rahmat itu dikaburkan pada pandanganmu? Adakah kami akan memaksamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Mu'jam, yaum. Al-yaumu iaitu sehari itu dihitung dari mulai terbitnya matahari sampai terbenam. Dan terkadang kata al-yaumu itu digambarkan untuk menunjukkan waktu dalam satu masa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika berlaku pertemuan, iaitu pertempuran antara dua pasukan itu. Surah Ali Imran ayat 155. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 87. Tafsir Jalalain. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, ini, sesungguhnya aku. Mengikut suatu kiraat, lafaz ini dengan memperkirakan adanya makna perkataan yang artinya dia berkata, lakum nazirum mubin, adalah pemberi peringatan yang jelas dan nyata bagimu. Agar. La ta'budu ilallahi inni akhafu alaikum. Kamu jangan menyembah selain daripada Allah. Sesungguhnya aku takut jika kamu menyembah selainnya. Azaban yaumin alim. Menyebabkan kamu ditimpa azab pada hari yang sangat menyakitkan di dunia dan di akhirat.
Tafsir At-Tabari. Firman Allah, agar kamu tidak beribadah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya adalah kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya agar mereka tidak menyembah selain kepada Allah dan ucapkanlah pada mereka bahawasanya aku diutus bagi kamu dengan membawa ancaman yang nyata. Maksud firman-Nya adalah agar mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Wahai manusia, tinggalkanlah olehmu penyembah terhadap Tuhan-Tuhan, patung-patung dan kemusyrikan dalam beribadah kepadanya. Esakanlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid, ikhlaskanlah beribadah kepadanya, kerana tiada makhluk yang sekutu dengannya. Firman-Nya, aku yakni Nabi Nuh alaihissalam benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maksudnya, wahai kaumku, jika kamu tidak mengkhususkan beribadah kepada Allah, mengesakan dengan tauhid dan tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan dan patung-patung yang kamu sembah, maka aku khawatir azab menimpamu pada hari kamu semua ditimpa azab Allah yang sangat pedih. Al-Alim dijadikan sifat daripada perkataan yaum. Padahal Al-Alim itu sifat daripada azab, kerana azab itu berlaku padanya. Sebagaimana dikatakan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan malam untuk waktu beristirahat. Surah Al-An'am ayat 96. Sesungguhnya tiada lain asakan iaitu tempat, itu termasuk sifat sesuatu yang menempati di dalamnya, bukan malamnya. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita sambung Riyadhus Shalihin bab perang Khaybar, ini kita akan jumpa beberapa peristiwa. Pertamanya, kita ambil balik ayat 20 sampai 24 tu, sambungan daripada muka surat sebelum 18, 19, 20 tu perihal orang-orang yang kufur akan perintah Allah apabila didatangkan Rasul untuk memerintahkan supaya manusia mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Itulah tugas para Rasul, semua pada Rasul daripada zaman Adam sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, itu 20 sampai 24 tu Allah ulang balik ayatnya. Mereka tidak mampu menghalang siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain daripada Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar, yakni kebenaran, dan tidak melihat dan tidak dapat melihatnya. Itulah sifat kalau pada orang yang Allah makhluknya yang Allah dah tetapkan tidak menerima hidayah. Apa saja yang didatangkan oleh para rasul, bahkan mukjizat yang besar-besar sekalipun, pastinya mereka akan tetap kufur akan perintah Allah. Tugas kita hanyalah untuk menyampaikan dan kita jangan putus asa dalam menyampaikan. Tugas menyampaikan ni bukan hanya pada rasul saja. Menyampaikan ni jatuh tanggungjawab pada kita juga. Khususnya suami, bapa, ahli keluarga, ibu sekalipun. Bahkan yang ni anak dara meramai ni pun ada tugasan untuk menyampaikan pada ahli keluarga. Tak ada kawan-kawan kita, memang ada tugasan kita untuk menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Jangan kita biarkan kalaulah ada ahli keluarga, kawan-kawan kita yang dalam keadaan bermaksiat, tidak melaksanakan kefarduan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa. Solatnya ke, wallahualam, auratnya ke, bahasanya tidak cantik, kita kena cakap. Kita kena nasihat atas kapasiti kita lah. Tak payah nak tunggu jadi ustaz-ustazah barulah kita nak menyampaikan. Ingat, dalam kita membaca ayat suci Al-Quran ni, kita kena tahu apa yang sedang Allah bicarakan kepada kita. Allah nak suruh kita buat apa ni? Apa ibrah pengajaran yang Allah nak suruh kita ambil? Bukan setakat kita nak membaca saja begitu. Kemudian kita pun dah bincangkan daripada ayat suci Al-Quran yang kita baca ni maka lahirlah beberapa kategori ilmu yang wajib, dikatakan fardu ain. Kita ambil dari sini, kita kena belajar berakidah, kita kena belajar bersyariat, kehidupan kita sendiri, halal haramnya sebagainya, bagaimana nak melaksanakan ibadah yang benar. Kemudian kita kena belajar membersihkan hati. Wallahualam. Kita ambil beberapa hadis berkenaan dengan ayat 20-24 tu. Satu hadis di mana riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mendekati orang mukmin lalu melindungi dan menutup aibnya dari manusia. Ini hadis daripada Ibnu Katsir menutup aibnya daripada manusia serta membuatnya mengakui dosa-dosanya. Dia bertanya kepadanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Dalam hadis ni Allah berkata kepada orang yang sedang bertaubat, dah bertaubat. Tahu tak dosa ni, dosa yang dilakukan?
Sehingga apabila ia telah mengakui dosa-dosanya dan memandang dirinya telah binasa, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa itu bagimu di dunia dan sekarang aku mengampuninya. Allahu Akbar. Inilah kita nak. Apabila kita dah bersedih, menangis, memandangkan binasanya diri kita akan macam-macam dosa yang kita buat. Dalam hadis ni 3 kali Allah tanya. Tahu tak dosa ni, dosa ni, dosa ni? Macam-macam dosa yang kita buat. Pada ketika itu kita dah rasa diri kita habislah, binasalah kita atas dosa-dosa yang kita buat selama ini. Ya, nauzubillah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa itu bagimu di dunia. Allah tutup aib kita di dunia ni. Kita ni malu sangatlah kalau orang tahu aib kita, malu. Dosa ni, maksiat, antara nasihat ulama ialah apa dia perkara yang dosa maksiat ni ialah perkara yang bila kita buat kita tak nak orang tahu. Itu maksiat lah tu. Itu dosa lah tu. Ya. Walaupun kita tak faham bab syariatnya, bila kita rasa malu, itu dosa lah, maksiat. Ya. Allah akan tutup aib kita di dunia dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu dalam hadis tu. Satu bab lagi hadis ni, setelah itu Allah memberi kitab amal kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir dan orang munafik. Ini dalam ayat-ayat 20 sampai 25 tu, ya, 24 tu. Orang kafir dan orang munafik, para saksi akan berkata, akan ada yang menyaksikan, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Siapa dia saksi tu? Wallahualam. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Ini hadis sahih dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim as-sahih lainnya. Kemudian bab azab tu, sebuah hadis lagi daripada dua-dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan azab kepada orang zalim hingga apabila Allah menidakkannya, maka ia tidak akan melepaskannya. Secara amnya, azab kita ni ditangguh hingga hari akhirat. Melainkan ada beberapa bab dosa yang tertentu Allah bagi cash di dunia. Nanti kita akan bincang waktu, insyaAllah kalau saya ingat. Ada beberapa dosa yang Allah bagi terus di dunia. Di dunia. Tetapi kebanyakannya akan ditangguhkan hingga akhirat. Ada lagi peluang. Ini khusus kepada kita umat akhir zaman. Berbeza dengan syariat umat-umat terdahulu. Ada di dunia lagi dah diazabkan. Ya. Wallahualam. Kemudian seperti yang dibacakan sedikit dalam tafsir At-Tabari tadi, maka bermula perihal cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kalau kita nak cerita penuh, lamalah. Berapa lama nak ambil cerita Nabi Nuh? 950 tahun. Panjanglah cerita Nabi Nuh ni. Cuma kita ambil sedikit, akan disyarahkan lagi pada muka surat akan datang ni. Nabi Nuh ni, kita ni sasilah Nabi Nuh lah. Kita ni sasilah Nabi Nuh. Dikatakan, ulama kata, kita ni lahir daripada keturunan kita daripada dua Nabi Adam. Yang asal, yang pertama. Kemudian semua umat selepas Nabi Adam tu yang mana berbaki pada zaman Nabi Nuh dihabiskan, tiada disisakan. Orang musyrik hamba habis. Melainkan yang naik atas bahtera Nabi Nuh, sekitar 80 orang. Anak-anak Nabi Nuh ada 3. 3 yang kekal. Nanti besok kita bincang siapa nama 3 anak Nabi Nuh kekal. Daripada 3 ni lah, daripada 80 ni lah, maka lahirlah cabang-cabang nasab kita sampai hari ini. Jadi Adam sampai Nabi Nuh tu, yang mana-mana baki musyrik semua dihapuskan dengan banjir, ketinggalah dalam 80 orang saja. Ada batal, insyaAllah akan dibincangkan lagi lah selepas ni. Nabi Nuh ni antara Nabi yang ulama tafsir menceritakan antara Rasul yang paling teruk. Paling teruk. Nabi Muhammad SAW teruk juga kena dugaan dengan umat dia macam-macam. Tapi dikatakan Nabi Nuh ni paling teruk. Paling teruk disebabkan panjangnya dia punya dakwah tu 950 tahun. Siang dan malam. Disyarahkan begitu. Siang dan malam Nabi Nuh ni berdakwah kepada umat dia, tapi masih lagi ulama dia majoritinya musyrik. Wallahualam, insyaAllah kita bincang-bincang lagi pasal Nabi Nuh besok. Sambung dik, Riyadhus Shalihin, cerita perang Khaybar.
Riyadhus Shalihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguh aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Abu Hurairah berkata, kemudian Ali radhiyallahu anhu berjalan lalu berhenti dengan tidak menoleh ke belakang. Dia berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apa yang aku memerangi manusia? Baginda menjawab, perangilah mereka hingga mereka mahu bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah melaksanakan hal itu, berarti mereka telah mencegahmu untuk menumpahkan darah mereka dengan mengambil harta mereka, kecuali yang menjadi haknya iaitu Islam, sedang hisab perhitungan mereka ada di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim secara ringkas. Hadis di atas memberikan beberapa keterangan antara lain. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Tiada lain hanyalah dengan mengimani dan mengikuti perintah kedua-duanya. Yang kedua, mukjizat Rasulullah SAW yang baginda telah mengkhabarkan perkara gaib, iaitu pembebasan kota Khaybar, dan ternyata hal itu menjadi kenyataan. Yang ketiga, dorongan agar berani menghadap dan bergegas menuju apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, tidak boleh membunuh orang yang telah mengatakan dua kalimat syahadah, kecuali jika terungkap daripada ucapan atau perbuatan yang mengharuskan dirinya mendapatkan hukuman pembunuhan, seperti membunuh orang Islam secara sengaja atau mengingkari urusan agama yang menyebabkan dia kufur dan murtad. Yang kelima, hukum Islam ditetapkan atas dasar sesuatu yang tampak secara lahiriah pada manusia. Mengenai perkara batin, maka hanya Allah semata-mata yang menguasai urusan tersembunyi yang terdapat pada manusia. Yang keenam, zakat wajib diambil secara paksa jika orang yang wajib zakat enggan mengeluarkannya kerana tidak mematuhi ketentuan syariat. Baik, itu cerita beberapa ibrah daripada perang Khaybar ya. Seperti mana dah diringkaskan dalam hadis tu. Beberapa perkara kena hadis ni, antara pertamanya mencintai Allah dan Rasulnya, tiada lain hanyalah dengan mengimani dan mengikuti perintah kedua-duanya. Kata kunci pada kita belajar pelbagai perkara syariat, tasawuf contohnya ya. Dalam tasawuf kata kunci ni ialah ikhlas. Buat segala-galanya hanyalah semata-mata kerana perintah Allah SWT. Kita melazimi sunnah hanya semata-mata kerana kasih dan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, tanpa memikirkan apa dia fadilat-fadilat yang datang daripada amalan kita. Itu dia kata kunci. Ya, kata kunci. Adapun kita belajar kitab lepas kitab dalam tasawuf tu, dengar lepas dengar lagi syarahan yang berbagai tu untuk refresh. Sebab kita ni antara makhluk yang sentiasa lupalah seumur kita ni kan. Kita dulu dah belajar satu hadis di mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW, tiba-tiba nampak kusuk dia, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, tanya kenapa kamu? Hanzalah, kata salah nama dia, Hanzalah kan? Kata salah saya lah, nama dia Hanzalah. Kalau salah ni tak tuan guru berbetulkan, mungkin besok kita cerita semula. Abu Bakar tanya Hanzalah kenapa? Celakalah Hanzalah. Celakalah aku, dia kata. Kenapa pula celaka? Sebab dia kata bila dia berada dalam majlis Rasulullah SAW, iman dia kuat. Bila diceritakan perihal syurga, menangis dia nak masuk syurga, rindu dia nak masuk syurga. Bila diceritakan perihal neraka, menangis dia sebab takut sangat pada azab api neraka. Tapi bila dia balik rumah, dia dah mula turun keimanan dia. Bila dah bergaul dengan keluarga, turun lagi keimanan dia. Pelbagai hal disibukkan dengan dunia, dia katakan. Maka aku munafik, dia kata. Kalau begitu Abu Bakar kata, aku pun sama munafik. Waktu dua-dua jumpa Rasulullah SAW kan. Jumpa Rasulullah SAW cerita sama, maka Rasulullah kata memang begitulah. Adalah memang begitulah hidup kita. Iman kita naik dan turun. Hadis ni panjang lagi. Cuma nak ambil bab sini ialah kita ni sentiasalah perlu diingatkan. Begitulah kata kunci dalam tasawuf, mensucikan diri kita agar segala-gala kita lakukan adalah semata-mata kerana Allah SWT. Sunnah yang kita lakukan semata-mata kerana cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, tanpa memikirkan apa saja fadilat yang datang. Janganlah kita beramal semata-mata nak fadilat tertentu. Tak payah. Buat kerana Allah suruh, tinggal kerana Allah perintah, buat sunnah kerana Rasulullah SAW tunjuk, buat, ajar kita dalam pembukaan Fathu Khaybar. Fathu Khaybar ni berlaku pada zaman Rasulullah SAW lagi, seperti mana hadis ni.
tentera Islam dikerahkan ke kota Khaybar. Kota Khaybar ni kota orang Yahudi. Boleh baca sebab ni, buka kat Google tu tengok perang Khaybar, apa dia perihal perang Khaybar, di mana orang Yahudi dalam kota Khaybar ni, Yahudi dulu terkenal dengan ada kota-kota dia sendiri mengelilingi Madinah. Khaybar ni jauh sikit daripada Madinah, 100 km lebih, wallahualam. Jadi Madinah ni dikelilingi oleh beberapa kota. Sebab itulah masa perang Khandaq tu digalikan Khandaq tu untuk menutup sebahagian daripada sempadan masuk ke Madinah. Dan yang lain-lain orang Islam dah bersekutu dengan beberapa orang Yahudi dalam kota masing-masing. Tetapi berkenaan dengan Khaybar ni, orang Yahudi dalam kota Khaybar, antaranya Bani Qainuqah kalau tak salah, dia nak bersekongkol dengan orang Arab Ghatafan. Arab Ghatafan ni dia belum Islam lagi. Ini geng-geng yang nak bersama tentera Ahzab. Tentera daripada Mekah musyrik tu nak serang Madinah, ataupun selepas peristiwa saya pun dah lupa. Jadi tentera Islam ni pergi mengepung kota Khaybar. Tak berperang, mereka serah diri, membayar cukai, orang Islam mengambil beberapa rampasan perang. Apa nama rampasan perang tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Fai dan apa nama harta rampasan perang? Lupa pula dah pagi ni. Ghanimah dan fai. Fai ni kalau macam ni mungkin fai lah namanya, sebab tak berperang, berkepung tak perang, mengambil sebahagian, katanya separuh daripada harta orang Yahudi. Mereka masa zaman Rasulullah SAW dibenarkan tinggal dalam kota masing-masing, bayar cukai saja, bayar jizyah. Sampailah pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, kata salah, barulah semua Yahudi ni keluar. Kalau baca sikit lagi, macam mana Yahudi ni ada kat sini, dikatakan selepas orang Yahudi ni bebas daripada azab Fir'aun tu, mereka berpecah-pecah, ada pergi ke sini, pergi ke beberapa tempat. Kita dah jumpa sebelum ni masa surah Yusuf kan. Jadi sebahagian daripada mereka menghala ke Semenanjung Arab tu, ada pergi ke Baitul Muqaddis dan sebagainya. Mereka ni antara Yahudi yang dah berkahwin dengan orang Arab. Dia lain, dia bukan Bani Israel, dia Yahudi. Yahudi. Wallahualam, itu cerita perang Khaybar. Masing-masing boleh baca lah. Cerita bab sirah ni banyak kat internet ni, boleh baca, tak ada masalah. Bab sirah. Tapi bab pengajaran ni kita ambil daripada hadis. Contoh ni hadis yang bagus daripada riwayat Muslim. Wallahualam. Ambil sikit lagi hadis Nabawi. Hadis Nabawi daripada Abdullah, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, iaitu kamu mempersekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Aku berkata, tentu itu sungguh besar. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, apabila kamu membunuh anakmu kerana takutkan kelaparan. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berzina dengan isteri jiranmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Al-Kabair, Imam Zahabi juga macam tu dalam menyertakan dosa-dosa besar. Banyaklah dosa-dosa besar ni. Yang paling besar sekali ialah mensekutukan Allah. Tak boleh tidak. Itulah nombor satu dosa besar. Kemudian banyak-banyak lagi lah. Ada turutan tak ada turutan, wallahualam. Tapi yang nombor satu ialah mensyirikkan Allah. Dosa yang paling besar, yang bahkan tidak diampunkan oleh Allah. Kemudian dalam hadis ni, apa yang kedua? Membunuh anak kerana takut fakir, takut miskin. Ni zaman-zaman dulu lah. Takut miskin, takut tak ada rezeki, takut apa, dapat anak, bunuh. Pada zaman jahiliah, bunuh anak perempuan, sebab hinanya dapat anak perempuan. Pada masa itu anak perempuan menjadi barang dagangan, tak ada harga, tak ada nilai. Kemudian berzina dengan isteri. Zina tu dah hina. Antara banyak-banyak zina ialah berzina dengan isteri jiran tetangga. Itu paling antara dosa yang paling besar. Jiran tetangga ni adalah sebahagian daripada nikmat yang Allah bagi pada kita. Antara nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, salah satunya rumah yang baik, kenderaan yang baik dan jiran tetangga yang baik. Itu antara nikmatnya. Maka antara dosa yang paling besar dalam bab berzina, zina memang dosa besar lah, ialah berzina dengan jiranmu. Hadis kursi. Hadis kursi daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Surah Al-Muddathir ayat 56. Baginda bersabda, Tuhanmu berfirman, aku adalah zat yang berhak untuk ditakuti, maka janganlah mengadakan Tuhan selain daripada aku. Barang siapa takut untuk menjadikan Tuhan selain daripada aku, maka dia berhak untuk aku ampuni. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi.
Baik, alhamdulillah. Aku adalah zat yang berhak untuk ditakuti, maka janganlah mengadakan Tuhan selain daripada aku. Barang siapa takut untuk menjadikan Tuhan selain daripada aku, maka dia berhak untuk aku ampuni. Ini arahan, banyaklah arahan begini yang jelas mengatakan jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Itulah dia title yang penerbit kita, Karya Bestari pilih hari ini. Tiada Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah. Maka dalam lafaz tahlil kita hari-hari bertahlil kan, la ilaha illallah. Dalam kita nak bertahlil tu, hadirkan dalam hati kita beberapa perkara. Antaranya masa kita lafazkan la ilaha illallah, kita kena yakin dengan kuat. Apa ni? Tunggu aja jazam ni. Kuat, yakin sungguh-sungguh dengan keadaan tenang. Kita yakin bahawa pertamanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Apa maknanya? Hanyalah kepada Allah yang kita minta, kepada Allah sajalah kita mohon pertolongan, kepada Allah sajalah kita berserah. Takut kita, khauf kita hanyalah kepada Allah. Rajak kita, pengharapan kita hanyalah kepada Allah. Datang beberapa perasaan yang dalam kategori yang saya nyatakan tadi, insya-Allah adalah nilainya tahlil kita itu. La ilaha illallah abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya satu-satu agama itu ialah Islam, dan sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Maka jangan tinggal zikir la ilaha illallah ni seharian, ya. Susun subuh, ya. Subuh tu kita ada masa kan, subuh ni memang ada masa, tak ada alasan. Susun zikir-zikir tambahan. Mungkin kita ambil satu masa besok kita bincang berkenaan dengan apa dia zikir-zikir yang tambahan selain daripada yang imam baca kat depan, ya, yang kita boleh baca di ketika subuh walaupun kita sedang haid, ya. Saya tak haid lah, orang lain semua haid boleh haid. Saya taklah datang haid, tapi dalam keadaan kita haid uzur pun kita boleh berzikir di subuh hari, ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung besok peristiwa ataupun perihal bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh, ya. Dulu orang Melayu kalau pergi Mekah sibuk mencari tasbih kokar. Tipu dia orang sana, kata tasbih ni buat daripada kayu bahtera Nabi Nuh. Itu etikat dulu. Maka belilah kayu kokar tu. Kata tasbih biasa RM5, kayu kokar RM50, RM60, RM100, RM200. Bergantunglah macam mana kena goreng dengan tukang jual tu kan. Kemudian bila dah dapat maklumat lebih sikit, dikatakan dibuat daripada kayu pokok yang sama membuat bahtera Nabi Nuh. Tukar. Mula kata daripada kayu bahtera Nabi Nuh. Mahal lah lagi. Kemudian daripada pokok yang sama. Tu lah harga. Rupanya daripada pokok di Brazil. Jangan, itu selingan sikit untuk besok, ya. Bahtera Nabi Nuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung kita punya bacaan bersama besok. InsyaAllah satu hari satu muka saja kita tadabbur Al-Quran, walaupun hanya dengan membaca bersama-sama. Semoga kita istiqamah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa besok satu hari satu muka saja kita membaca bersama tadabbur Al-Quran. Semoga kita semua istiqamah insya-Allah. Assalamualaikum.